Dan itu amat penting dalam isu-isu yang berkaitan yang ini pun sudah dibincangkan oleh mesyuarat Menteri Luar ASEAN yang berlangsung pada pagi ini berkaitan dengan hal Laut Cina Selatan, isu yang penting dan tidak berkesudahan yang masih lagi tiada noktanya, dan juga wilayah Rakhine. Ini isu yang menarik untuk dibincangkan. Bagaimanakah sikap neutral ASEAN ini, mungkinkah berubah selepas ini? Dan juga isu Palestin, ini bukan isu baharu, sudah pun dibincangkan, tetapi bagaimana kepentingan Palestin ini dijamin kedaulatannya dan juga disokong oleh ASEAN. Adakah perkara ini akan disuarakan secara bertulis dan juga secara tuntasnya? Dan juga isu berkaitan dengan ancaman keselamatan bukan tradisional, sudah pasti ini dibincangkan setiap kali sidang kemuncak ASEAN. Dan terakhir sekali, cabaran landscape baharu COVID-19, ini yang terbaharu sekali yang kita ingin melihat apakah pegangan dan juga pendirian ASEAN dalam isu tersebut. Baik, seterusnya saya nak bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Pensyarah Kanan Hubungan Antarabangsa UUM yang bersedia langsung Skype ketika ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini Prof. Dalam ucapan ataupun sidang media sebentar tadi menyentuh tentang beberapa perkara, dan saya nak membawa kepada diskusi diplomasi COVID yang dilaksanakan oleh China pada ketika ini Prof. Adakah kita ataupun boleh kita sifatkan sebagai diplomasi COVID ini kita melihat sebagai satu bentuk ataupun satu bidak catur China sendiri dalam perhubungan mereka, terutamanya berkaitan pertilihan tuntutan di Laut Cina Selatan Prof? Saya melihat sebenarnya diplomasi COVID ni satu dalam bentuk skop yang lebih besar, dan kita lihat bahawa kalau ini dijadikan satu bentuk senjata lah oleh China untuk memaksa kita supaya berlembut dalam urusan tuntutan wilayah di Laut Cina Selatan, saya rasa satu tindakan yang salah lah oleh pihak China, sebab yang mana kita tahu bahawa diplomasi vaksin ni ada berkaitan dengan sama ada vaksin itu dapat terhasil kan. Dan yang kita tahu sekarang ni vaksin itu masih belum terhasil. Walaupun Malaysia mempunyai hubungan yang baik dengan China dan China juga menjanjikan sekiranya vaksin dapat ditemui dicipta, maksudnya Malaysia adalah negara pertama yang akan antara negara pertama yang akan menerima vaksin ini. Tapi saya rasa dalam konteks ini kita pun harus bijak. Malaysia pun harus bijak dari segi diplomasi. Kebergantungan pada vaksin China juga bukan sepatutnya kita jangan tumpukan. Kita juga harus melihat sumber-sumber yang lain, khususnya ada sumber yang mana kita tahu bahawa perlumbaan mencari vaksin ini bukan sahaja datang dari China, tapi pelbagai negara. Dan kita harus juga berurusan dengan negara lain, khususnya macam Amerika Syarikat, Great Britain, dan juga India yang juga sedang cuba menghasilkan vaksin. Dan kita tahu India adalah satu pengeluar satu negara yang banyak mengeluarkan ubat-ubatan yang murah. Jadi dalam konteks ini kita pun kena bijak. Maksudnya dalam diplomasi perlumbaan vaksin ini kita harus berurusan dengan berbagai pihak, dan lagi banyak berurusan ini saya rasa kita juga dapat meleraikan sedikit pergantungan kita dengan China, dan juga meleraikan kerana China menggunakan vaksin ini sebagai senjata untuk memaksa kita untuk menidakkan kedaulatan kita di Kepulauan Spratly misalnya, yang mana kita pun ada tuntutan berdasarkan UNCLOS, undang-undang laut, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi dalam konteks ini saya rasa perlu ada kebijaksanaan dalam kita mengurus diplomasi vaksin ini supaya ia tidak merugikan dari kedaulatan negara kita sendirilah. Prof, satu lagi isu yang perlu kita lihat yang berkait juga, iaitu berkaitan dengan kepimpinan baharu Amerika Syarikat. Ini juga disentuh oleh Datuk Seri Syamudin yang mengatakan bahawa sebelum ini pun Donald Trump memimpin pun tidak ada masalah dalam perhubungan itu. Tetapi berbeza apabila kita melihat sidang kemuncak ASEAN ke-35 di Thailand, di mana ada berlaku boikot antara negara ASEAN dan juga pertemuan dengan Amerika Syarikat pada ketika itu. Namun pada ketika ini dikatakan BAU, iaitu business as usual bersama dengan Amerika Syarikat. Bagaimana untuk kita membaca perkara ini? Adakah akan business as usual selepas ini dengan kepimpinan baharu Amerika Syarikat? Adakah boleh kita gambarkan pendirian Joe Biden itu akan selari dengan pendirian Barack Obama sebelum ini, Prof? Saya menyangkakan bahawa hubungan Malaysia dan juga ASEAN dengan Amerika Syarikat akan lebih baik dalam pentadbiran baru nantilah yang diketuai oleh Presiden Joe Biden. Sebab kita tahu bahawa ketika era Donald Trump, hubungan itu agak renggang antara negara-negara Asia Tenggara dan juga Amerika Syarikat. Kerana fokus ekonomi dan tumpuan Amerika Syarikat itu tidak ke arah Asia Tenggara. Yang mana kita lihat bahawa sebenarnya kalau kita lihat Joe Biden sekarang ini, kalau beliau mewarisi pentadbiran Obama dulu, sebab ketika Obama menjadi presiden, beliau ada anak presiden. Obama sebenarnya memberi fokus yang agak besar, tumpuan yang penting
ke arah Asia Tenggara, khususnya Obama ni ada hubungan yang erat dengan Indonesia ketika itu. Jadi dalam konteks ini saya rasa Biden kiranya dia mewarisi perspektif neoliberal yang dibawa oleh Obama dulu dari segi perdagangan atau pelaburan sebagainya, dan melihat Asia Tenggara itu sebagai rantau yang penting. Saya rasa Joe Biden akan membawa banyak lagi perancangan khususnya berkaitan dengan perdagangan tadi dalam hubungan dia dengan Asia Tenggara, yang saya rasa akan menyebabkan banyak negara Asia Tenggara mengalung-alungkan hubungan yang lebih baik dengan Amerika Syarikat dalam usaha juga untuk mengembangi kuasa China yang juga sedang mempeluang taruhnya di Asia Tenggara. Jadi dalam konteks ini saya rasa Joe Biden saya rasa akan beri tumpuan yang aktif di Asia Tenggara, dan dia akan beri beri inisiatif kita dalam apa bentuk urusan dengan pelbagai negara, kerana adanya Amerika Syarikat sebenarnya dapat mengimbangkan kuasa besar di China yang berpengaruh, khususnya dalam konteks kita bicarakan dalam konteks rantau Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan ini. Prof, isu Rakhine ini pada yang seingat saya apa yang saya hadiri pada tahun lepas tidak disentuh dalam pertemuan mesyuarat ataupun mesyuarat sidang kemuncak ASEAN ke-35 di Thailand pada ketika itu. Tapi kali ini Menteri Luar menyentuh tentang isu Rakhine. Kita faham pendirian ASEAN itu sebelum ini adalah neutral dan tidak masuk campur dalam urusan dalaman sesebuah negara anggota itu sendiri. Tapi pada masa yang sama dalam hal ini dibincangkan, adakah kita akan menyaksikan sudah tiba masanya nokta itu diletakkan dan ASEAN kali ini akan membuat pendirian, Prof, berkaitan dengan isu Rakhine, ataupun apa perkara yang boleh kita jangkakan, Prof? Saya rasa ASEAN telah sedar bahawa isu Rohingya dan pembunuhan kaum di Rakhine State ini di Myanmar ni telah menjejaskan juga kedudukan kerana adanya berlakunya inflak ataupun kedatangan pendatang Rohingya ni ke negara-negara jiran, khususnya Malaysia, Thailand dan juga Indonesia. Dan juga kalau kita lihat sekarang ni ada tekanan di pihak antarabangsa Gambia pula juga bawa kes pembunuhan kaum Rohingya ni di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Dan saya rasa inilah peluang yang terbaik sebenarnya ASEAN menggunakan platform ASEAN ini juga untuk menekan Myanmar supaya Myanmar dapat mengendurkan sedikit dasar yang mereka amalkan sekarang ni, kekerasan yang mereka lakukan terhadap golongan Rohingya, dan kalau boleh merubah dasar Myanmar ini untuk membawa balik pulang warga Rohingya balik ke kawasan atau negeri asal mereka di Rakhine State. So saya rasa sekarang ini adalah masa kita bukan nak mengatakan bahawa ada campur tangan, kita nak mereka merubahkan pendekatan dasar mereka yang sebenarnya mengenepikan bangsa Rohingya, tapi kalau boleh untuk mereka lebih terbuka menerima mereka ni dan ada konsesi yang diberikan, walaupun mungkin status kewarganegaraan itu suka diberi kepada Rohingya, tapi ada status lain yang mungkin boleh dikompromikan supaya isu Rohingya ini tidak berlanjutan yang membebankan negara-negara jiran Myanmar tersebut. Jadi dalam konteks ini saya rasa ASEAN dah sedar dan cuba menggunakan platform ini untuk menekan Myanmar supaya Myanmar agak longgar polisinya dan boleh menerima semula warga Rohingya pulang ke negeri asal mereka. Dalam konteks ekonomi dan geopolitik semasa, Prof, kita melihat kepada blok-blok yang kukuh kerjasama mereka. ASEAN ini kalau di peringkat global itu boleh disifatkan kukuh, apa yang disentuh oleh Menteri Luar iaitu perjanjian persahabatan kerjasama menarik minat lebih 43 buah negara dengan negara-negara yang terbaru yang menandatangani kerjasama iaitu Cuba, Colombia dan juga Afrika Selatan. Bagaimana untuk kita melihat bahawa ASEAN ini sebagai contoh kerjasama satu blok dalam bentuk ekonomi yang terbaik di peringkat antarabangsa, Prof? Saya rasa negara dunia mereka telah tahu bahawa Asia Tenggara ataupun ASEAN ini sebagai satu bentuk kerjasama ataupun platform sangat penting dalam urusan pelaburan, perdagangan antarabangsa, dan mereka juga tahu bahawa ASEAN ini ada satu market yang besar mempunyai lebih daripada 100 juta penduduk yang mana pasarannya agak besar. Dan sekiranya mereka dapat bekerjasama dengan ASEAN, maksudnya kita juga dapat mempermudahkanlah dari segi perdagangan, pelaburan ke negara lain yang mempunyai perjanjian dengan negara ASEAN ini. Selain konteks ini, saya rasa mereka menyedari bahawa selain pada mungkin kesatuan Eropah, ASEAN adalah satu juga ruang atau platform yang sangat penting supaya perdagangan itu dapat dirancangkan, khususnya dalam era pasca COVID-19 nanti, kalau kita lihat. Jadi dalam konteks ini, saya rasa lagi ASEAN itu diterima, lagi saya rasa makin ramai lagi negara nanti akan mula menjalinkan kerjasama dengan ASEAN sebab mereka tahu ada kebaikan
ASEAN yang boleh ASEAN tawarkan kepada mereka dari segi bentuk pelaburan dan perdagangan, ekonomi sebagainya. Dan bersama juga timbang balik yang ASEAN boleh terima hasil daripada kerjasama dengan negara-negara tadilah. Jadi saya konteks ini saya rasa ASEAN memang memang terbuka dalam konteks ini, dan ini ada satu proses mana ASEAN menuju ke arah lebih peranan yang lebih besar ke peringkat global berbanding dengan hanya tumpukan di kawasan Asia saja. Okey, Prof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Pensyarah Kanan Hubungan Antarabangsa UUM, membincangkan tentang apa yang diumumkan oleh Datuk Seri Syamuddin sebentar tadi pasca mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN bersama dengan sidang kemuncak ASEAN kali ke-37 yang akan berlangsung bermula Khamis ini, dan juga akan dipengerusikan, Malaysia, delegasi Malaysia akan diketuai oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan juga pengerusi ASEAN tahun ini adalah merupakan Vietnam. Dan berbeza sekali, inilah norma baharu. Kali ini sidang kemuncak dilakukan secara maya dalam talian, dan kita ingin melihat kepada isu-isu utama iaitu hal berkaitan Laut Cina Selatan, wilayah Rakhine, berkaitan dengan isu Rohingya, dan juga isu Palestin juga disentuh, dan juga ancaman keselamatan bukan tradisional, dan sudah pasti tumpuan utama yang menjadi agenda baharu saya kira dalam mesyuarat ataupun sidang kemuncak ASEAN iaitu berkaitan dengan cabaran landscape dari pelbagai aspek ekonomi, sosial dan sebagainya berkaitan dengan COVID-19.